A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita pada pagi ini dapat bersama-sama dalam sesi majlis ilmu tafsir Quran secara ringkas mengikut muka surat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan bersama-sama pada muka surat 419 insya-Allah daripada surah Al-Ahzab, muka surat yang kedua insya-Allah. Jadi kita hari ini pada muka surat 419 surah Al-Ahzab, page yang kedua, muka surat yang kedua daripada surah Al-Ahzab. Insya-Allah pada hari ini kita akan membaca sedikit berkenaan perang Ahzab. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memulakan surah ini dengan sedikit pernyataan bahawa Allah Taala telah mengambil perjanjian daripada para nabi, terutamanya ulul azmi, dan kemudian Allah Taala menceritakan tentang apa yang berlaku kepada orang Islam dalam peperangan Ahzab. Jadi insya-Allah kita sama-sama mengikuti muka surat 419 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Sadaqallahul azim. Itu adalah ayat yang pertama, iaitu ayat yang ketujuh daripada surah Al-Ahzab. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ayat ini dia nak ceritakan tentang bahawa Allah Subhanahu wa taala ini telah mengambil mitsaq. Mitsaq ini artinya adalah perjanjian, dan perjanjian ini disebutkan dengan mitsaqan ghaliza, iaitu satu perjanjian yang berat, yang hebat, yang tinggi, yang kukuh, bukan perjanjian biasa-biasa, tapi perjanjian yang sungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Jadi artinya kat sini nabi-nabi ini telah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka akan melakukan, iaitu apa, menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah kepada para manusia, kepada kaum masing-masing. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kat sini, hanya di sini hanyalah 5 orang rasul saja. Tapi ini tidak bermakna bahawa hanya 5 orang rasul ini sahaja yang diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagaimana kata jalan lain bahawa ianya adalah sebagai kita katakan simbolik dan sebagainya, tapi artinya lah disebutkan 5 ini, tetapi ia adalah mewakili kepada semua jumhur, semua para nabi. Telah dibuat macam ni, diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya gini juga ialah bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah faham jugalah bahawa sebenarnya janji ini juga sebagaimana disebutkan dalam tempat lain juga diambil daripada kita apabila kita telah mengucap 2 kalimah syahadah. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, artinya kita ini mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad itu adalah sebagai Nabi, sebagai utusan, sebagai Rasul. Maka pada waktu itu kita mestilah memastikan perkara ini sampai kepada seluruh manusia. Bukan hanya sebab Nabi dah tak ada, para Rasul dah tak ada, telah ditamatkan, telah khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Jadi sekarang masa masih lagi terbuka, masa masih ada. Artinya manusia akan tetap lahir sampailah hari kiamat. Siapakah yang akan menyampaikan perkara-perkara tersebut, perkara yang ada, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalaulah tidak kita. Oleh kerana itulah kita juga sebenarnya telah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang ke-7 surah Al-Ahzab ini. Kemudian seterusnya, apakah dia perkara apabila Allah Taala dah ambil perjanjian? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang ke-8, liyas'alas sadiqina an sidqihim. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan tanya orang-orang yang benar. Erti kat sini Allah Taala tanya nabi-nabi ini, adakah mereka ini telah melaksanakan atau tidak? Itulah dia. Sebab kalau tak ada janji, mungkin kata tak perlu tanya kan.
Dulu saya tak janji pun. Sekarang bila Allah Ta'ala dah ambil perjanjian, maka Allah Ta'ala akan tanya. Maka begitulah juga kita. Sebab itulah kita sebagai orang Islam ni kena sedar bahawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan hanya perkataan yang kita sebut, yang kita lafazkan dan kemudian kita boleh relax, kita boleh tak perlu buat apa-apa. Tak. Kita bertanggungjawab. Apabila kita ni menjadi Muslim, kita bertanggungjawab untuk menyampaikan juga Islam ini kepada seluruh manusia. Sebab Allah Ta'ala akan bertanya, liyas'alas sadiqina an sidqihim. Benar ke kita ni? Benar ke? Walaupun ayat ini asalnya adalah untuk para nabi. Kemudian wa'adda lil kafirina azaban alima. Allah Ta'ala sediakan azab yang pedih ni untuk orang-orang yang kafir. Tapi azab yang pedih ni untuk orang kafir ni, mereka ini kafir kalau mereka ini telah mendengar tapi mereka menolak. Masalahnya takut mereka ni tak dengar, tak tahu, tak lihat betul-betul kan, tak nampak Islam tu kan, tak mengetahui bahawa Islam tu betul. Jadi bagaimanakah mereka ini akan menolak? Jadi sebab itulah tanggungjawab ni besar pada kita semua sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ke-9, kita sampai sekarang ayat ke-9, Allah Ta'ala mula bercerita tentang perang Ahzab. Jadi setelah daripada 1, 2, 3, 4, 5 dan 7, 8, Allah Ta'ala cerita dalam berbagai aspek perkara-perkara kan. Sebagaimana kita telah sebutkan kemarin bahawa semalam dalam sesi yang sebelum daripada ni, iaitu surah ini, iaitu surah Al-Ahzab ini, dia punya temanya adalah Al-Istislam, iaitu ketundukan. Tapi ketundukan bagaimana? Ketundukan dalam suasana yang mendesak, yang kritikal, yang menakutkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sekarang bawa kita kepada cerita apa yang berlaku semasa peperangan Ahzab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Ahzab ini mengikut jumhurnya adalah berlaku pada bulan Syawal tahun yang kelima hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebelum daripada itu ada dua peperangan besar, yang pertama Badar dan juga kedua Uhud. Tapi bukanlah ertinya dua peperangan ini saja yang berlaku, tetapi ada peperangan yang kecil. Tetapi ini adalah peperangan yang besar. Jadi peperangan besar ni, peperangan Ahzab ini peperangan yang ketiga besar, berlaku dalam bulan Syawal. Jadi kita dah berlalu dah Syawal tahun yang kelima hijrah. Jadi sebab peperangan ni adalah kerana ada seorang Yahudi ni daripada Madinah ni bernama Huyai bin Akhtar. Huyai bin Akhtar ni apa dia buat? Dia telah pergi berjumpa dengan orang Quraisy. Dia telah pergi berjumpa dengan Bani Ghatfan. Dia telah pergi jumpalah dengan Bani Arab ni. Kemudian apa dia kata? Yang saya sebut tadi lah, Quraisy dan juga Ghatfan tu ialah kerana itu adalah di antara dua kabilah yang besar yang ada di Hijaz pada masa tu. Di kawasan Hijaz. Jadi dua kumpulan ini dikunjungi. Kemudian apa yang dibuat oleh Huyai bin Akhtar ini ialah dia bagi semangat beri semangat kepada dua kabilah ni, seranglah Madinah gitu kan. Jadi akhirnya kabilah ini bersama-sama dengan kumpulan masing-masing lah mula pergi ke Madinah. Bila Nabi SAW tahu perkara ini, maka Nabi SAW pun berbincang, bersyura dengan para sahabat, dan kemudian mereka pun bersetujulah untuk menggali parit. Jadi setiap daripada mereka ini telah diberikan bahagian masing-masing kan, kawasan ni kau gali apa, sehinggalah bila tentera kafir ni, tentera Ahzab ni adalah jamak kepada Hizbun. Jadi Hizbun satu, Ahzabun kumpulan-kumpulan, satu kumpulan, kemudian kumpulan-kumpulan, mereka sampai terkejut tengok apa? Tengok ada parit. Jadi mereka duduk dalam seberang parit sana dan orang Islam duduk sebelah sini, dan di belakang orang Islam tu ada Jabal Sela', dia panggil. Jabal Sela' ni ialah satu bukit kecil yang terletak di antara orang Islam pada masa tu, parit dan juga bandar Madinah, kota Madinah. Jadi pada masa tu Madinah taklah seperti sekarang ni silat tu semua dah masuk dalam Madinah dah. Dulu kota Madinah tu kecil je kan, kecil dekat masjid Nabi SAW saja. Jadi selepas daripada kota Madinah tu keluar jauh pun ada bukit Salat tu. Jadi selepas bukit Salat tu digali ke parit. Jadi orang Islam tu berada di antara bukit Salat dan juga parit tu. Jadi selepas tu Salat tu macam mana sebut kan? Sin lam ain, Salat gitu macam tu Okey. Jadi kita baca cerita ni
apa yang setelah kita dengar kan lebih kurang apa yang berlaku tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun cerita, ya wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman kan, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Jadi kita sampai sekarang ni, sebab itulah perlunya kita ni belajar kan, mengetahui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tak tahu sirah ni, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ni tak akan dapat menghayati kan Quran tu betul-betul. Jadi sebab itulah perlu kan, sebagaimana yang berlakulah di zaman para sahabat dulu, selepas daripada anak-anak mereka ni lahir, selepas daripada yang mereka ni tak sempat lah anak-anak para sahabat ni lahir selepas daripada peperangan, selepas apa yang berlaku tu. Jadi para sahabat ni telah mengajarkan kepada anak-anak mereka sirah Nabi ni, sirah Nabi SAW. Mereka kata sebagaimana kami mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami. Sebab kalau ajar Quran tapi tak tahu sirah tu, tak tahu peristiwa ni tentang apa, ini berkaitan tentang apa, bagaimana dahsyatnya peristiwa ini, jadi nescaya nanti mereka tak boleh relate kan, tak boleh merasai ayat Quran tu kan. Jadi sebab itulah penting bila mereka faham sejarah, mereka faham sirah Nabi SAW, kemudian mereka baca Quran, kita akan terasa betul-betul. Sebab apa? Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan itu, iaitu dalam keadaan peristiwa itu sedang berlaku. Jadi kita baca, insya-Allah di samping kita sempatlah cerita sikit-sikit kan, walaupun kita tak sempat nak cerita semua peristiwa itu. Jadi saya harap lah semua orang insya-Allah kan, yang dengar ni, yang tak dengar ke cerita kepada orang lain ke, iaitu apa, mesti belajar sirah, baca sirah, dengar sirah kan. Insya-Allah banyak kan, buku pun banyak, ni pun banyak dan sebagainya. Jadi apa yang kita nak tengok kat sini kan, iaitu apa, Allah itu ingatlah nikmat Allah bila, iaitu ketika izja'atkum junudun, ketika tentera itu datang. Tentera apa datang tu? Iaitu tentera Ahzab. Junud situ ialah tentera Ahzab. Tentera Ahzab tu datang, fa arsalna alaihim rihan, lalu kami telah utuskan, kami yang utuskan angin kan. Sekarang ni kita baca sekarang ni ribut akan berlakulah sehingga bulan November dikatakan ribut apa? China dah beri amaran. Okey. Jadi sekarang ni banyak negara beri amaran. Amaran apa? Ribut. Sehingga dikatakan sehingga bulan November. China beri amaran, Filipin beri amaran kan. Jadi amaran ini semua tu diberikan apa? Angin datang. Jadi orang kata angin ni mengikut kajian sains kan, memanglah, iaitu apa kan, angin ini disebabkan oleh panas negeri sejuk, kawasan panas, kawasan sejuk lah, putaran gini semua, maka sebab itulah angin itu berlaku. Tapi bagi kita orang Islam ni kan, yakin kan bahawa sebenarnya angin ini adalah sebenarnya aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah sebabnya macam tu, tetapi Allah Taala tidak bergantung dengan sebab. Allah Taala boleh buat walaupun tanpa sebab. Jadi Allah kadang-kadang Allah Taala buat benda tu kita tahu sebab, kadang-kadang kita tak tahu sebab kan. Jadi sebab tu pun Allah Taala juga yang buat, Allah Taala juga yang mengirimkan. Jadi akhirnya manusia melihat sebab tapi tidak melihat kepada apa yang di belakang sebab tu, siapa yang mengatur di belakang sebab tu. Jadi kita kata yang baca kat sini kan, Allah Taala kata dia yang mengirimkan angin kepada tentera itu. Kemudian wajunu dan lam tarauha, dan kemudian ada lagi tentera-tentera yang kamu tidak dapat melihatnya. Siapa tentera yang kamu tidak dapat lihat? Iaitu malaikat-malaikat. Apa yang malaikat tu buat? Malaikat tu buat, dikatakan dalam ahli tafsir, dia kata malaikat mencabut tiang-tiang khemah mereka, mencabut pancang-pancang khemah mereka. Kemudian Allah Ta'ala telah mengirimkan malaikat untuk apa? Iaitu mencampakkan rasa takut. Jadi dia rasa takut malam tu rasa takut. Jadi akhirnya menyebabkan mereka ni telah lari, lintang pukang lari balik ke Mekah. Setelah berapa lama proses pengepungan ni berlaku, kepung Madinah ni 1 bulan. Bukan kalau kita sekarang ni kan kita katalah kan kena kepung. Tak adalah saya nak cerita tentang mungkin kena kuarantin. Kuarantin 15 hari. Orang tu tak boleh keluar katakan kerana sebab kesihatan lah. Tapi nak ceritanya suasana tu kan.
Ini suasana yang menakutkan. Suasana menakutkan itu kita akan baca dalam ayat yang di bawah tu. Menakutkan dalam masa 1 bulan. Sejuk pula tu kan. Jadi kita baca insya-Allah kan. Allah SWT sebutkan, ceritakan lagi apa ni? Wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Kena ingat bahawa apa yang sedang berlaku ni, apa-apa Allah Ta'ala melihat. Jadi orang Islam dia yakin kan bahawa Allah Ta'ala melihat apa yang sedang berlaku. Cuma Allah tidak mengirimkan lagi bantuannya pada masa itu, sebelum sebulan tu kan. Ada sebabnya. Allah Ta'ala nak test kita, Allah Ta'ala nak tengok kita, Allah Ta'ala nak biarkan kita nampakkan apa yang akan berlaku ni. Jadi akhirnya Allah Ta'ala tolongkan. Jadi Allah Ta'ala nak cerita, Allah Ta'ala tengok. Kalau kita sekarang ni, Allah Ta'ala tengok kita ni. Dan apa yang kita buat, salah kita buat ke, betul kita buat ke, semua benda yang kita buat ni Allah Ta'ala tengok. Jangan rasa bahawa Allah Ta'ala ni tak tengok apa yang sedang berlaku. Seterusnya, izja'ukum min fawqikum, kemudian wa min asfala minkum, kemudian wa izzaghatil qulub wa izzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa. Iaitu ayat ni Allah Ta'ala sebutkan ketika mereka ni datang daripada atas kamu. Atas kamu disebutkan sini daripada atas kamu, daripada bawah kamu. Artinya ialah dari setiap penjuru, nak katakan kat sini kan. Dari setiap penjuru tu maksudnya kerana apa? Kerana orang-orang Quraisy datang daripada sebelah barat. Kemudian Hawazin datang daripada sebelah timur. Kemudian lagi Hawazin dan juga Ghatfan datang daripada sebelah timur. Kemudian daripada sebelah bawah siapa? Ada lagi, iaitu tentera-tentera orang Quraizah, Bani Yahudi Quraizah yang duduk dalam Madinah, yang tinggal dalam Madinah tu. Mereka ni telah mencabul perjanjian mereka. Dulu berjanji elok dengan Nabi, tinggal dalam Madinah. Jadi sebab itulah pada masa tu sangat dahsyat berlaku. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sini wa izzaghatil absar. Zaghatil absar ini mata tu sampai berpinah-pinah. Mata tu dia sebutkan dalam bahasa Arab, zaghatil absar ni apabila kita melihat satu benda tu, kita tenung, kita takut nak paling ke lain ni. Kita tengok satu benda macam kita kan, kalau kita takut kan nanti pandang benda lain sekejap kan nanti itu nama zaghatil absar. Jadi mata tu tengok kepada tentera tu kan, tentera yang datang mengepung kan, sampai mereka ni ketakutan. Kemudian itu yang zahir, itu yang dari segi luaran, yang anggota. Wa balaghatil qulubul hanajir, itu ialah perasaan. Dalam bahasa Arabnya balaghatil qulub ni ialah jantung hati, kemudian sampai ke hanajir. Hanajir ni ialah hanjarah ni di sini, hanjarah maknanya kerongkong. Jadi itu adalah ungkapan bahasa Arab, iaitu apabila orang tu takut sangat, dia seolah-olah merasai seperti hati dia ni pergi ke kerongkong ni, nak keluar daripada mulut ni. Itu kan. Jadi maknanya tak adalah yang takut sangat pada masa tu, melainkan ketika ini berlaku, apabila tentera tu datang daripada gini, ini pula datu perjanjian dan sebagainya. Wa tazunnun, yang hasilnya apa? Wa tazunnuna billahi zununa. Itu dia yang berlaku, iaitu kamu menyangka kepada Allah ini dengan macam-macam sangkaan. Apa maksud macam-macam sangkaan ni? Iaitu sebab dikatakan pada masa itu orang ni ada 3 jenis. Ada yang pertama sekali, yang paling teruk sekali ialah orang-orang munafik. Orang munafik ni ialah tak adalah, dia kata tipu semua ni. Janji Muhammad, janji Allah, janji semua ni, janji tipu semua ni, tak ada ni kan. Mana ada? Tengok kita dah ketakutan macam ni. Tu sangkaan yang pertama. Dia kata Allah ni penipu. Golongan yang kedua, golongan tengah-tengah. Golongan tengah-tengah ni dia kata, iya ke ni? Ragu-ragu. Golongan yang ketiga ialah golongan yang beriman. Yang beriman ini bila berlaku macam ni, mereka tetap yakin Allah Ta'ala mesti akan mengirimkan bantuannya. Akan mengirimkan. Jadi perkara ni berlaku pada hari ni. Kita tengok benda yang sama kan. Iaitu mungkin akan ada apabila kesusahan berlaku, akan ada orang yang macam ni, kategori A, kategori B, kategori C. Jadi sebab itulah kan Allah Ta'ala cerita ni dalam peristiwa dahsyat macam ni, wa tazunnuna billahi zununa. Sangkaan tu datang macam-macam kepada Allah SWT. Ada yang baik, ada yang setengah-setengah, ada yang teruk langsung. Kemudian Allah Ta'ala kata, hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada ketika itulah orang-orang mukmin itu diuji. Memang sebenarnya kan Allah Ta'ala nak
uji kita. Jadi apa-apa peristiwa yang berlaku pada kita pada hari ini, kita kena ingatkan sebenarnya Allah Ta'ala nak uji kita. Kemudian wa iz yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Tengok, itulah yang kita sebut tadi kan, iaitu orang-orang munafik ni akan berkata kan, tak ada janji-janji Allah ni, penipu semua. Ghurura tu maknanya batil, maknanya janji yang tidak betul. Tengok kan, sekarang dia dah sanggup berkata, bukan hanya daripada hati kemudian tu apa lagi? Wa iz qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u. Jadi Allah SWT cerita lagi, ketika satu kumpulan itu ialah ta'ifah, itu ialah orang munafik. Orang munafik itu dia berkata wa iz qalat ta'ifatum minhum, daripada kamu. Sebab tu kita kata sini orang munafik, bukan orang kafir, orang luar kan. Mereka berkata ya ahla Yasrib, wahai orang Yasrib semua, la muqama lakum farji'u, tak ada tempat kat sini. Tak ada tempat tu artinya la muqama lakum, artinya tak, tempat kamu bukan sini, kamu tak patut berada di sini, kamu sepatutnya apa, balik gitu kan. Wa yasta'zinu fariqum minhumun nabi yaquluna inna buyutana aurah. Adalah sebahagian daripada mereka pun terpengaruh dan mereka pun minta kepada Nabi, ya Rasulullah, kami nak baliklah kan. Jadi adalah peristiwa-peristiwa yang berlaku tu seperti Bani Haris kan. Dia ni pun nak balik juga kan. Nak balik lah, jadi minta beritahu kepada Nabi, kami nak balik. Kenapa nak balik? Dia kata inna buyutana aurah. Bukan rumah kami tu aurat kena tutup, bukan. Tapi maksudnya ialah aurat kat situ ialah tidak ada orang jaga. Ada orang nak serang isteri kami, anak-anak kami, siapa nak jaga kami, jadi kami kena balik. Itu dia katakan. Wa ma hiya bi aurah. Allah Taala terus jawab. Allah Taala kata tak. Wa ma hiya bi aurah. Tak ada tu mengarut je, itu alasan je kan. Jadi kita tengoklah kan, pada hari ini maknanya dalam kita ni kan berusaha kan untuk bawa Islam kan, dalam kerja Islam, dalam dakwah Islam kan, kita bekerja untuk kebaikan Islam, untuk naikkan Islam dan sebagainya. Kita tengok akan adalah orang yang minta izin apa? Tak kira minta izin pada diri dia sendiri ke, beri alasan kepada dirinya sendiri ke, nak apa ni? Nak mengundur diri, nak berehat, nak macam-macam. Dengan tujuan alasan dia sendiri tu, tak ada duit lah, ginilah, gitulah, ada sebab kan. Jadi semua benda tu adalah jaga-jaga kan. Kita takut bahawa benda tu hanyalah alasan daripada kita sahaja kan, sedangkan sebenarnya hanya alasan, bukan betul pun. Jadi jaga-jaga Jadi jaga-jaga daripada kita ni berani untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita. Kemudian wa ma hiya bi aurah in yuriduna illa firara. Tengok Allah Taala kata kan, alasan je, dia nak lari je pun, bukan sebab apa pun gitu. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnah la atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Allah Taala sebut, Allah katakan walau dukhilat, kalaulah dimasuki alaihim min aqtariha, kalau dimasuki daripada sudut mereka, maknanya rumah Madinah tu kita katalah bulat macam ni kan, jadi dijaga sebelah atas, jadi sebelah sini tu terbuka. Terbuka artinya ialah mungkin boleh masuk, tapi orang tak masuk lah, sebab ada ladang kurma dan sebagainya kan. Orang tentera tak masuk sebelah situ kan, tak boleh kan, ada bukit dan sebagainya, tanah tak sesuai. Tapi mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala buat andaian, buat kata itu, walau dukhilat alaihim min aqtariha, kalau adalah katakan orang menyusup masuk ke dalam kota tu, masuk ke kampung mereka, summa su'ilul fitnah, pada ketika itu kalau diminta supaya fitnah. Minta fitnah tu apa? Al-fitnah itu maksudnya asyirku, kata tafsir Jalalain, iaitu kalaulah disuruh syirik, iaitu tinggalkan Muhammad ni kan, jangan percaya lagi Muhammad lah. Kalau ada, kata Allah Ta'ala katakan maksudnya itu la atauha. Ada dua bacaan situ la atauha. Satu yang kita baca biasanya la atauha, tapi ada bacaan Nafi' dan juga Ibnu Katsir, dia baca la atauha gitu Jadi maknanya situ la atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Mereka nescaya mereka akan jadi kufur. Nescaya kalau disuruh jadi kufur, mereka jadi kufur. Maknanya teruklah pada masa tu kan, nak katakan sehingga ada yang sanggup akan jadi macam tu.
wa ma talabbasu biha illa yasira wa laqad kanu ahadullahi min qabl. Sedangkan mereka sebelum daripada ni berjanji kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini kan, bila kita berjanji sebenarnya bukan berjanji kepada Muhammad sebenarnya kan, bukan berjanji kepada manusia. Bila kita berjanji kita ni nak buat baik, contohlah dulu kan, ada zaman ada khalifah-khalifah dulu, orang beri bai'ah kepada khalifah, orang berjanji kepada khalifah nak taat kepada kamu, nak ikut kamu, tiba-tiba mereka tidak taat kepada khalifah itu. Jadi sebenarnya bila kita beri ketaatan kepada khalifah ni dulu ni, cerita ni kan, ertinya kita ni telah berjanji kepada Allah untuk berjaya dengan Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini kan, ahadullah. Mereka bukan bercakap dengan Allah, tapi bercakap dengan Muhammad kan, memberi janji kepada Muhammad kan, berjanji dengan Nabi SAW. Tapi bila mereka ni tidak menunaikan janji, sebenarnya mereka tidak menunaikan janji kepada Allah. Min qabl la yuwalluna al-adbar. Mereka janji apa? Kami tak akan lari. Jadi itulah maknanya kan, jaga-jagalah kita ni kan. Kadang-kadang kita berjanji kan, kita nak buat gini, kita berjanji nak buat baik gini, dan tiba-tiba kita ni lari daripada perbuatan itu, maka Allah Ta'ala, wa kana ahadullahi mas'ula, Allah Ta'ala akan tanya. Semua janji-janji yang dibuat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan tanya kan. Jadi jaga-jagalah kita insya-Allah. Perjanjian dengan Allah itu memang kita dah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak daripada kita dalam sulbi. Jadi nak tak nak insya-Allah Allah Ta'ala memang nak berilah kepada kita kan, pertolongannya, bantuannya kan, dan juga segala-galanya lah kepada kita, nak beri pahala lah yang besarnya, dan nak masukkan kita dalam syurga. Jadi kalaulah kita ni tidak menunaikan janji kita, maka perkara itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup setakat ni muka surat 419 pada kali ini. Kita akan jumpa lagi esok insya-Allah Ta'ala 420, muka surat 420 surah Ahzab. Jadi harapnya insya-Allah buka Quran nanti, kalau ada Quran buka Quran, kalau ada insya-Allah ada pad, buka pad boleh tengok insya-Allah boleh tengok Quran insya-Allah dan sama-samalah kita mempelajari sedikit setiap daripada muka surat Al-Quran pada setiap hari. Moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi penolak kepada kita, bantuan kepada kita untuk kita memahami Quran sedikit, dan menjadi bantuan mutiara kepada hidup kita pada setiap hari. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum.